Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana anda menonton Malaysia Post hari ini. Saya Nurul Huda Bahar. Hari ini dalam temu bual kita bertajuk Pilihan Raya ketika pandemik, apa kesannya kepada rakyat. Okay. Seperti yang diketahui umum, pilihan raya negeri PRN Sabah selesai berlangsung pada 26 September lalu. Pada waktu itu, jumlah kes positif COVID-19 di Sabah terus melonjak. 4 kawasan di negeri Sabah bertukar sebagai zon merah membabitkan Tawau, Lahad Datu, Kunat dan Semporna. Setelah itu, PRN Sarawak turut dibincang apabila tempoh Dewan Undangan Negeri DUN sedia ada tamat Jun tahun depan. Dan yang terkini, terdapat beberapa cadangan ahli politik yang mahu membubar parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 bagi menyelesaikan kemelut politik negara. Jadi bersama kita hari ini, tetamu jemputan kita bersama dengan saya adalah Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar, bekas Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudi hadir dalam kita punya temu bual bersama Malaysia Post hari ini. Okey, terima kasih. Bagaimana, Datuk, perkembangan kita sekarang dalam tempoh PKPB lagi ni? Ya, kita kena patuhi SOP. Dan itu yang terbaik sekali lah. Kita jaga kita kan. Ya, betul. Jadi saya rasa rakyat perlu ambil berat lah segala perkara aspek pematuhan SOP ini. Okey. Datuk Seri, kita terus kepada agenda kita. Ada agenda kita yang pertama, Datuk. Soalan saya kepada Datuk Seri. Terlebih dahululah kita mulakan dengan pilihan raya negeri Sabah, PRN Sabah. Pilihan raya yang dikatakan antara punca utama gelombang ketiga COVID-19 melanda negara. Datuk Seri sebagai bekas orang kuat SPR, Datuk melihat apa yang tak kena dengan PRN Sabah? Ya, tentang tanggapan peningkatan penularan ni berpunca daripada PRN Sabah, yang itu tak dapat dinafikan kalau kita mendasarkan kepada statistik lah. Daripada statistik yang rendah, sebaik saja pilihan raya dijalankan dan selepas pilihan raya, statistik penularan melonjak sebegitu tahap yang kita tidak duga, yang membimbangkan. Jadi memang terbukti PRN Sabah adalah merupakan salah satu punca penularan COVID-19 ni yang sampai ke tahap hari ini. Jadi pada pandangan saya, ya, apa yang tak kena dengan PRN tu. Tapi sebelum saya komen yang itu, kita kena faham, ya, PRN Sabah tu mungkin salah satu daripada punca menyebabkan penularan yang mendadak ni berlaku. Kita perlu ingat, Sabah ni adalah sebuah negeri yang berdepan dengan kemasukan pendatang asing. Mereka dari luar Sabah, pendatang dari Indonesia, dari Filipina, kalau mereka tidak dibendung masuk ke negara kita, apatah lagi pada waktu pilihan raya sedang berlaku di Sabah, kebanyakan mereka ni masuk untuk berniaga siang dan malam, mengambil kesempatan terhadap kemasukan rakyat di negeri Sabah yang begitu ramai. Jadi sesiapa yang membuka perniagaan di tepi jalan sekalipun boleh mencari sumber kehidupan, ya. Jadi saya rasa di samping akibat daripada PRN, faktor kemasukan pendatang parti adalah juga faktor. Dan apabila mereka ditangkap oleh pihak yang berkenaan, mereka dibawa kepada penjara, maka penularan terus berlaku di penjara. Sebab itu kalau tengok 4 kawasan yang you sebut tadi, kawasan tu semua kawasan yang berdepan dengan laut, berdepan dengan pantai. Jadi saya rasa PRN Sabah satu sebabnya, tapi pendatang masuk ke Sabah dan penularan akibat kerana wabak yang dibawa oleh pendatang tu, dan ada yang mereka ditangkap, dimasukkan dalam penjara, maka akibatnya begitulah. Jadi apa yang tak kenanya? Yang tak kenanya saya rasa semasa PRN, satu yang tak kena kerana
usaha membendung kemasukan parti ini mungkin bolos. Tidak diberi perhatian sebab pasukan keselamatan kita memberi tumpuan kepada PRN menjaga keselamatan pilihan raya. Kedua, PRN itu sendiri sebenarnya melibatkan pergaulan, interaksi antara orang-orang politik dengan rakyat, pengundi. Dan apabila berlaku pilihan raya ni, daripada pengalaman saya lah, rakyat ni apabila bermain aspek politik ni, bila masuk bab politik ni, rakyat kadang-kadang lupa apa yang bahaya, apa yang tak bahaya. Politik ni kadang-kadang membuatkan orang politik ataupun rakyat, penyokong parti menjadi lupa segala SOP yang telah ditetapkan. Saya rasa SOP yang telah ditetapkan oleh KKM tu dan SPR dengan penguatkuasaan oleh pihak polis, saya rasa on paper cantik, tak ada salah, memang betul. Tetapi pematuhan, sebab pilihan raya dia melibatkan dua aspek yang sangat penting, yang mana terpaksa melibatkan orang ramai. Satu adalah berkempen, kedua adalah hari pengundian. Ini tak dapat elak. Kalau tak ada pilihan raya, maka tak adalah berkempen. Jadi apabila berkempen, bayangkan seluruh negeri Sabah terlibat dalam aktiviti berkempen siang dan malam. Dan dengan kemasukan pula pemimpin-pemimpin parti daripada Semenanjung, menambahkan lagi kegarahan masyarakat berkempen. Jadi saya rasa faktor yang tidak berupaya dibendung oleh polis dan SPR dan juga melanggar SOP Kementerian Kesihatan, saya rasa faktor berkempen. Semasa berkempen, mereka berkempen bermacam, dari rumah ke rumah, ceramah tempat terbuka, ceramah tempat tertutup, dan juga semasa mengundi. Semasa mengundi, mereka akan keluar masuk kereta, orang bawa pergi bawa pengundi ke tempat mengundi. Ini semua perkara yang mendekati individu yang membawa wabak dengan individu yang lain yang tidak mempunyai wabak. Jadi ini perkara yang menyebabkan penularan. Apabila mereka daripada Semenanjung balik daripada Sabah, mereka balik pula bawa benda tu kepada Semenanjung. Dan sebab itu kita lihat Kuala Lumpur dan Selangor, tempat yang tinggi. Sebab kebanyakan orang yang pemimpin parti politik yang turun ke Sabah untuk berkempen adalah mereka daripada Lembah Kelang sebenarnya. Jadi begitulah jawapan kenapa, apa yang tak kena. Apa yang tak kena. Di situlah benda yang tidak berapa kena. Jadi kita masih dari PRN Sabah, Datuk Seri. SPR dan Majlis Keselamatan Negara MKN menekankan SOP yang perlu dipatuhi sepanjang kempen, macam yang Datuk Seri sebutkan tadilah. Tetapi nampak seolah-olah tiada pemantauan di situ, tindakan terhadap mereka yang melanggar SOP. Macam mana tu? Ya, saya faham masalah penguatkuasaan ni sukar. Polis berapa belas ribu sangat yang telah ditetapkan oleh pihak IGP ya, untuk memantau, untuk menguruskan keselamatan pilihan raya. Jadi kita kena fikir tanggungjawab polis masa hari musim pilihan raya ni, baik di waktu berkempen, waktu penamaan calon, waktu hari pengundian, adalah menjaga keselamatan pilihan raya. Tapi kita bercakap bukan satu kawasan parlimen ni. Seluruh negeri Sabah melibatkan 73 kawasan DUN. Jadi berapa banyak sangat kawasan yang dapat diberi tumpuan 100% oleh pihak penguatkuasaan ni. Bagi SPR, mereka tak dapat tumpu perkara lain lagi. Petugas SPR 100% tumpuan kepada urusan proses pilihan raya. Polis lah yang membantu SPR menjaga keselamatan pilihan raya dan juga menguatkuasakan arahan SOP yang ditetapkan oleh MKN dan Kementerian Kesihatan. Tapi saya rasa polis tak daya, tak ada tenaga nak kawal keselamatan pilihan raya, nak jaga keadaan orang berkempen. Lepas itu
orang-orang politik bila dia berkempen, dia dah lupa SOP. Dan pematuhan SOP ni saya rasa terlalu rendah. Maka itulah berlaku penularan COVID ni yang tidak dapat dikawal oleh pihak penguatkuasaan. Jadi saya rasa MKN dah bagi SOP je. Tetapi pematuhan mereka yang menghormati sangat level itu terlalu rendah. Itulah puncanya. Mungkin maksud Datuk Seri kesedaran ataupun peringatan untuk mematuhi SOP itu sendiri lemah ataupun macam mana? Dah, radio saya rasa tiap kali radio dan TV mengulangi perkara tu, dan polis, pemimpin parti pun mengingati mereka. Tapi saya kata tadilah, apabila hal politik ni, orang berkempen ni, dia lupa kadang-kadang aspek kita jaga kita ni, aspek jaga diri kita, hashtag kita jaga kita ya, hashtag kita jaga kita ni telah tidak diberi perhatian yang serius oleh perkara ni. Jadi itulah puncanya sebenarnya, kelemahan pada diri kita. Aspek penguatkuasaan tu memanglah tidak terdaya lah sebenarnya. Kita kena terima hakikatnya. It's not easy lah nak kawalkan manusia ni apabila mereka mempunyai tujuan untuk menyampaikan mesej, untuk menyampaikan sesuatu hajat dia untuk menarik pengundi ni. Sukar untuk polis nak tahan orang yang berhajat sedemikian. Jadi saya rasa itulah puncanya lah. Bukan salah MKN dah bagi SOP, tapi kita rakyat lah, mereka yang terlibat dalam aktiviti pilihan raya tu tidak begitu beri tumpuan yang serius dari aspek pematuhannya. Mungkin terlupa ya Datuk Seri. Yalah, terlupa tu definitely lah terlupa. Tapi politik ni kadang-kadang buat orang lupa. Jadi mungkin apa yang dapat SPR dan pihak berkuasa pelajari daripada PRN Sabah ni lah. Mungkin dari Seri Datuk tadi cakap pematuhan SOP, kawalan SOP. Jadi apa yang dapat dipelajari? Saya rasa banyak perkara yang mesti dibuat iktibar. Jadi kita kena faham gini ya. Pilihan raya ni adalah adalah perkara yang wajib diadakan jika itu kandak undang-undang. Jadi di satu pihak adalah undang-undang perlembagaan ya. Di satu pihak lagi adalah kesihatan, nyawa manusia. Benda ni nampaknya ada, kata orang, ada contradiction. Satu mematuhi kandak perlembagaan dan undang-undang, satu mematuhi SOP, aspek keselamatan dan sebagainya. Jadi itu perkara kita dah nampak. Yang menyebabkan itu adalah kerana manusia ni, rakyat selaku pengundi dan selaku rakyat untuk menjaga kesihatan diri dia. Jadi saya rasa kita kena buat satu usaha lah untuk memastikan segala kelemahan yang berlaku semasa PRN Sabah tu dalam aspek untuk menjaga keselamatan nyawa rakyat ni, penularan COVID-19 ni, kita patut perkasakan dia punya pematuhan tu. Jadi banyak cara yang saya dapat fikirkan sekarang yang kita yang di bawah bidang kuasa SPR sebenarnya. Pertama, kita jarakkan hari mengundi. Kita tak perlu hari mengundi satu hari. Sebab pengundi kita ada golongan orang warga emas, golongan orang pertengahan umur, golongan orang muda. Apa salahnya kita buka hari pengundian selama 3 hari? Hari pertama hari warga emas, daripada jam sekian kepada jam sekian, warga emas saja. Dan semua ini dapat diatur oleh SPR sebab nama mereka tu ada tarikh lahir tu. Tarikh lahir tu ada. Kita tahu warga emas berapa ramai, dan keluarkan kad mengundi tu kepada orang tu hari pertama. Dan polis mesti jaga
jangan keluar. Orang yang tak ada kena-mengena jangan keluar pada hari pertama. Kita jarakkan daripada 1 juta pengundi sebagai contoh. Warga emas ada 30%. 30% mengundi pada hari pertama. Dan daripada 60 tahun ke bawah sehingga 40 tahun, pertengahan umur ni, pada hari kedua, mereka saja yang keluar mengundi, dan seterusnya golongan muda belia ni, pengundi muda yang 21 tahun sampai ke umur 40 tahun ke, ataupun kita sampai 35 tahun ke. Sebab pecahan pengundi ni kalau terlihat, yang paling besar pecahan dia adalah pertengahan umur. Daripada umur 35 hingga umur daripada umur 40 hingga umur 60 tahun ataupun 55 tahun. Ini terlalu besar, dalam 40%. Lepas tu golongan muda 21 hingga 35 tahun ada about 20%, 20%. Lepas tu yang lain tu warga emas daripada 60 hingga ke atas, ada dalam 25% gitulah. Jadi kita dah tahu umur mereka. Yang di bawah bidang kuasa kita buat. Itu tak perlu pindah undang-undang sebenarnya. Tak perlu pindah undang-undang. SPR ada kuasa untuk nak bagikan mereka dan pecahkan kepada beberapa hari. Semasa saya dulu awal-awal saya masuk SPR, mengundi di Sabah sebenarnya 2 hari. Pada tahun berapa tu, Rat? PRN Sabah tahun 99 rasa. 2 hari mengundi. Pertama hari mengundi kawasan yang pendalaman. Helikopter kena masuk kawasan tu, jaraknya jauh, mengundi 1 hari. Lepas tu hari kedua kawasan-kawasan lain. Itu boleh dibuat. Dan aspek kedua adalah peraturan berkempen ni mestilah diperkasakan dari segi penguatkuasaan dia tu. Itu kita boleh buat juga. Sebab itu di bawah kuasa polis, di bawah kuasa pihak-pihak yang berwajib ya jaga keselamatan ni. Jadi tak ada masalah. Pematuhan tu mesti dipatuhi. Setiap orang yang keluar tu mesti ada pelitup muka. Wajib. Kalau tidak, tak boleh masuk. Lepas itu kita kena mesti kuatkuasakan sekatan jalan raya ni, menyekat mereka yang tidak berkenaan masuk dalam kawasan yang berkaitan tu. Lepas itu banyak perkara dari segi memperkasakan pematuhan ni. Itu di bawah bidang kuasa polis saya rasa. Tak ada perlu undang-undang, tambah undang-undang baru pun. Ketua Polis Sabah ataupun Ketua Polis Negara boleh buat itu. Tapi kerja lebih sikit. Tapi tak mengapa, sebab kehendak perlembagaan mesti dipatuhi, keselamatan nyawa rakyat mesti dijaga. Jadi inilah perkara yang kita kena fikirkan. Yang lain tu perincikan kaedah-kaedah berkempen ni lah. Keadaan negara kita yang begitu canggih dengan komunikasi media sosial ni, kita perhebatkanlah berkempen melalui media sosial. Apa salahnya? Semua orang ada komputer dalam tangan sekarang ni. Gunakan itu sepenuhnya. Semua di hujung jari. Semua di hujung jari. Mesej apa yang tak sampai kepada rakyat. Daripada 100 orang, 199 orang ada handphone sekarang ni. Jadi saya tak nampaklah perkara tu sukar. Kalau dah permit berkempen, tidak dibenarkan untuk berceramah. Berceramah terbuka. Mengadakan ceramah tertutup. Dilarang sama sekali. OCPD tak bagi permit, maka tak boleh. Jadi orang tak ada cara lain, orang akan pindah kepada cara lain. Macam kita sekarang tak boleh pergi makan di restoran, orang order melalui Grab lah, melalui Panda lah, macam-macam. Jadi pelanggan ni, pengundi adalah pelanggan sebenarnya, rakyat adalah pelanggan. Jadi dia akan berubahlah mengikut keadaan dan mengikut arahan. Jadi perincikan dan kaedah berkempen, perketatkan larangan,
dan perhebatkan aktiviti kempen melalui media sosial dan beri peluang kepada parti-parti politik, calon-calon yang bertanding supaya dapat menyampaikan mesej melalui media massa, media awam. Apa salahnya? Media awam adalah media rakyat. Jadi kalau mereka bertanding, mereka sebuah parti politik yang berdaftar dan mereka bertanding dalam pilihan raya, bayar deposit pilihan raya dan sebagainya. Apa salahnya? Benarkan mereka bercakap dalam radio, menyampaikan mesej kepada rakyat. Ini perkara yang boleh dibuat, yang tak perlu pidana undang-undang sebenarnya. Tetapi over and above lah kata orang, saya masih berpegang iaitu selagi COVID ni berada dalam tahap yang tinggi, penularannya tidak dapat kita yakin dalam aspek untuk membendungnya, pilihan raya amatlah tidak sesuai. Sebab kita telah lihat apa yang berlaku di Sabah. Takkan kita nak mengulangi buat tindakan keputusan yang besar itu, menyedari bahawa rakyat kita tidak begitu beri perhatian yang serius dalam aspek pematuhan. Jadi selagi COVID ni tinggilah, yang mana tidak menentu turun naik curve dia tu, pilihan raya bukanlah waktunya. Kita kena ingat rakyat di bawah tu, apa yang rakyat mahu sekarang ni kita kena tanya. Tanya rakyat apa yang rakyat mahu sekarang ni. Bagi saya rakyat sekarang ni rata-rata mahu dua perkara. Satu, kesejahteraan, keselamatan nyawa dia. Kedua, kestabilan. Kestabilan apabila mereka dapat pekerjaan, mereka dapat sumber pendapatan. Maknanya tumpuan kerajaan sekarang ni adalah pemulihan ekonomi dan membantu rakyat meraih B40 yang miskin ni, yang jatuh miskin akibat COVID. Ini yang priority. Lepas itu bantu rakyat dari segi menjaga kesihatan. Inilah dua perkara. Tanyalah sesiapa pun, rata-rata rakyat nak kesejahteraan hidup, kesihatan terjamin, keadaan stabil, pekerjaan ada, pendapatan masuk. Ini yang rakyat mahu, bukan pilihan raya. Sekarang ni rakyat tak nak pilihan raya.